Ada juga setengah ulama mengatakan hak Nabi SAW maksudkan di sini, kamu tidak akan keluar daripadanya abadan, sampai bila-bila. Maksud sampai bila-bila tu maksud dianya dunia ni, bukan hak neraka tu. Bukan hak neraka tu. Ni ada pula ulama yang kata gini. Pasal apa? Sebab law dakhaluha lamatu fiha wa lam yakhruju minha ahya'an. Kalau masuk dalam tu mati. Bila mati tak boleh keluar dalam keadaan hidup. Itu maksudnya. Kamu tak akan keluar daripadanya sampai bila-bila. Kalau mati nak keluar lagu mana? Maka mati dalam tu lah. Itu maksud. Tidak makna jadi kafir. Tidak makna masuk neraka. Bukan kait dengan akhirat ni mana akan kekal terus dalam api tu. Api hok dalam dunia. Mana akan mati situ. Demikian kata Kirmani. Ini mentarjihkan makna yang kedua ni. Hak maksud api sini, api hak dalam dunia ni, bukan maksud api neraka tu. Tak akan keluar daripada neraka tu. Bukan situ. Sebab tidak semestinya hak ni bukan kalaulah dia tidak menganggap halal lah maksiat tu, dia masuk dalam api itu dosa besar saja. Dosa besar tidak kekal dalam neraka. Itu persoalannya. Sebab apa yang Nabi kata kekal di dalamnya tu? Sebab tu dia kata ini bukan api, ini bukan maksud neraka. Kalau masuk neraka pun dia tidak akan kekal. Hak maksud kekal di sini terusnya api dunia. Maksudnya api dunia. Yang ni mati situ. Wa fil Fath, dalam Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar menukilkan, waqad qila, ada juga setengah-setengah ulama kata bahawa ketua dia tu sebenarnya sini dalam cerita ni, dia tidak maksud nak suruh anak buah dia tu masuk dalam api semati. Dia kata sini dia hanya mengisyaratkan kepada mereka kepada ketaatan kepada imam itu adalah, kepada amir itu adalah sesuatu yang wajib. Gitu. Dia isyarat saja dalam kiasan dia tu. Masuk. Mana dia isyarat kepada wajib mentaati pemerintah. Dan sesiapa yang meninggalkan sesuatu yang wajib, dia akan masuk dalam neraka. Jika kamu berasa sukar, berasa berat untuk nak masuk dalam api ini, setara hak dalam dunia ni pun kamu tak boleh masuk, maka hak dalam api besar tu lebih-lebih lagi lah kamu tak boleh masuknya. Kesimpulannya ke dia, jangan derhaka, jangan tidak patuh kepada pemerintah. Kalau tak patuh kepada pemerintah, kepada pemimpin, membuatkan seseorang tu masuk neraka. Gitu. Dia isyarat. Kalau tak ikut pemerintah, pemimpin, masuk neraka, masuk api. Kalau api ni kamu tak boleh masuk dah, neraka tu lebih-lebih lagi lah. Jadi kamu jangan tidak patuh kepada pemerintah. Ini satu bentuk latihan dia. Kira-kiranya macam latihan dia lah. Dia nak uji. Wa kana qasduhu, maksud dia, pemimpin dia, ketua dia tu, annahu law ra'a minhum al-jidd fi walujiha lamana'ahu, kata dia. Kalau dia tengok sengoti demo tu gomoh nak masuk sungguh, mesti dia tegah, kata dia. Sebab apa ni? Sahabat Ansar ni. Sahabat Ansar takkan dia tak kerti. Nabi SAW pun nak lantik jadi pemimpin ni, mesti dia terbaik dah, kira-kira tu. Dia cerdik dah. Jadi dia nak uji. Ini menunjukkan kalau kita pakai hak ni, mana dalam latihan tentera, dalam gapo, ujian yang seperti nampak macam sengoti, tapi sebenarnya tidak. Nampak backing. Sebenarnya dia penyayang sangat. Tak apa buat lagu tu. Macam dera gitu, tapi dera untuk kebaikan dia. Kita nak tahu dia sejauh mana faham. Kita pun suruh dia buat. Kalau dia buat semua jadi betul sadek lagu tu. Di sini pun dia kata kalau dia tengok akan masuk, dia pun akan sekat, dia tak boleh juga. Jadi ini sesoalan yang Hafiz Ibn Hajar nukilkan di sini. Dia ni nak uji lah anak buah dia. Jadi kalau buat lagu ni tak boleh ke? Kalau buat lagu ni boleh kalau pemimpin. Tetapi tak sedap juga kalau buat tak berapa cerdik. Kalau tak berapa cerdik, terjun bangunan. Lepas tu tak ada apa ni, payung terjun ke apa nak terjun. Terjun sungguh parok kita. Kalau suruh terjun tu, terjun dalam sungai tu. Sungai tu dalam, dia tak pandai berenang. Lepas tu dia ready dah. Kalau sekiranya lemah, dia kira lah. Lagu tu boleh kira, tak apa lagi. Tapi kalau terjun bangunan, puluh-puluh tikak tu, tak boleh buat acah lagu tu.
Tapi hak ni ada berat ni, suruh masuk dalam api. Maknanya sahabat-sahabat ni dia tidak kata ikut pemimpin tu saja, dia faham molek arahan Nabi SAW. Dia faham molek. Tidak kata pemimpin bawah ni kereta gapo saja dia tu. Tidak. Tengok sini, masing-masing tengok. Hai, lagu mana? Abah dulu. Tidak kata selalu. Lepas tu api pun reda. Ini menunjukkan kita tak boleh taat kepada pemerintah dalam perkara maksiat, dalam perkara yang salah. Tak boleh. Kalau kita taat juga, lagu ni, kalau kita taat juga, neraka. Mengikut satu pendapat tadi kan, dia kata neraka, masuk neraka. Kalau kita menganggap halal, kita taat kepada pemerintah ni, dia kata undang-undang kafir, undang-undang orang putih ni paling molek, kita pun taat, memang molek. Kafir lagu tu, neraka kekal. Tetapi kalau dia tidak lagu tu, pun masuk neraka juga, walaupun tidak kekal. So makna yang kedua. Kalau kita kata hak yang ketiga, kalau dia buat apa-apa dalam kepatuhan kepada pemimpin tu, sekiranya mati saja. Sebab apa? Tak betul. Itu makna Nabi SAW kata kamu akan kekal di dalamnya, mati saja. Tidak dikira ada kebajikan, walaupun tadi keluar tu nak pergi perang dah, nak buat kerja agama dah, celah-celah tu tak betul. Tak boleh. Tak boleh lah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf sahaja. Nabi suruh kata patuh kepada pemerintah, patuh kepada pemerintah ni hak molek, hak baik. Hak tak baik, tak boleh ikut. Apa ni? Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah mereka mencari hukum jahiliyah? Apakah mereka nak pilih hukum jahiliyah? Mana tak patut orang Islam nak pilih. Tidak ada hak lebih molek bagi orang yang berakal daripada hukum Allah. Hukum Allah. Dalam Quran kata dah lagu tu, wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa orang lain hak lebih molek lagi hukumnya? Hukum tu sama ada undang-undang ke, sama ada pemerintahan, tak ada. Tak ada hak lebih baik daripada Allah. Hak ma anzalallah tu hak lebih molek. Kalau kita pilih hak lain, itu makna pilih jahiliyah. Dalam Quran sendiri kata tak boleh lagu tu. Jadi orang Islam dia tidak akan pilih, tak boleh. Kalau kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersepit, kena usaha, jangan berpuas hati, jangan cenderung tidur. Kalau selagi undang-undang Islam tidak berdaulat sungguh, tak boleh. Kalau tidak dalam dosa kita. Soal jalan kita tak boleh nak ubah. Gitu. Tapi kena baiki. Supalah dalam perkara riba ke apa tu. Orang ahli ekonomi, ahli ni bahagian duit ni, keuangan ni, dia kena fikir. Kalau tidak dosa pemerintah untuk ubah sistem. Dia tak boleh duduk senyap. Dia kena buat sesuatu biar ada perubahan. Kalau tidak dosa. Macam anak ni royak lah, ngajar royak lah. Tidak pemerintah tak boleh buat apa, tak boleh buat perubahan. Tapi hak ngajar ni pun penting juga. Kalau tak ikut hak ngajar ni, hak hadis, hak Quran ni, salah. Salah, tak ikut. Dia kena berubah. Kalau ada perubahan tu, niat untuk berubah, tak apa, mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita. Dia tahu kelemahan kita, masalah kita. Orang Islam dalam keadaan ilmu, dia tahu. Tapi kena ada niat. Hak Nabi SAW kata kena ada azam jihad, niat untuk berjihad. Ni lah benda-benda lagu ni lah, dia kena ada. Kalau tidak, tak jadi. Ini bab orang yang tidak meminta dengan Allah kuasa, pemerintahan, jawatan, Allah akan menolongnya. Di sini menunjukkan bahawa jawatan ini, mereka ni dia adalah jawatan go tu, jawatan go ni. Hak dalam Islamnya dia ajarnya lagu mana? Tak boleh kita no jawatan, tak boleh. Bahkan salah lagu tu. Kita lagu mana? Kena tasah kalau boleh. Sebab apa?
Hak tu berat.